Ini adalah Toyota Camry 2.5V 2020. Dan sekarang ni kita boleh nampak kat sini adalah sebuah mid-size sedan yang dipanggil di seluruh dunia. Tapi dekat dalam market Malaysia, ini adalah kereta yang agak flagship. Sebab apa? Sebab bos-bos pun pakai kereta ni. So, kita akan review. Saya akan tunjukkan kepada korang apa features-features yang pelik dekat dalam kereta ni. Tapi yang ni yang nampak best sebab dia besar gila. Saya akan tunjukkan kepada korang exterior kereta ni. Tapi memang nampak macam kanjor sikit lah. Kat mana Saya akan tunjukkan korang pada interior kereta ni dan saya akan bagi scoring untuk kereta ni. So, jom kita review Toyota Camry. Saya nak berterima kasih kepada Toyota United Star Aman Suria kerana membenarkan saya untuk review Toyota Camry ni. Toyota Aman Suria menjual semua kereta baru daripada Toyota, termasuklah dengan Toyota Camry. Jadi kepada sesiapa yang berminat nak beli Toyota, daripada Yaris sampailah kereta yang semahal Toyota tu macam Supra, boleh call dan kontak Nazri, iaitu salesman yang sangat berjaya, dan saya letakkan nombor di bawah untuk korang kontak, okey? So jom. Yang lain daripada yang lain adalah dia punya bonet belakang ni. Selalunya kalau kita nak buka bonet kita, bonet punya button disediakan di bahagian tengah, betul tak? Tapi tak ada kat sini. Tak ada. Kat mana? Kat belah kanan. Untuk orang yang beli kereta ni adalah orang yang mampu membeli banyak kereta, sebab ni adalah harga kereta yang sangat mahal. Jadi boleh tersalah selalu sebab dia selalu duduk kat belah kanan saja sebenarnya. Buka saja. Okey, dan dengan harga RM190,000 untuk sebuah kereta Camry, dia tak ada bonnet button kat sini. Sebab selalunya kita akan expect untuk harga tu dia akan bagi at least dengan bonnet button, tapi yang ni tak ada. So, kena tutup manual je lah. Dekat bahagian belakang Camry ni, dia ada bagi sekali dengan kita punya shade untuk kita tutup kalau kata kita panas ke apa kan. Yang notable sekali, dia punya tempat ni tak flashing cantik. Dia nampak macam ni. And then dia punya tempat nak tarik, dia punya shade ni pun agaklah tersembul juga. And cara untuk kita simpan shade ni adalah dengan cara macam ni. Masuk ke dalam dan terkeluar macam tu. So dia terkena sikit lah dengan cermin-cermin tu. Dia lain daripada shade yang lain sebab selalu shade kereta lain adalah dia flashing cantik dekat bawah dan dia hanyalah sodok kat depan tu. Tapi ni sodok ke dalam, terkena cermin sikit lah. Yang bestnya kereta ni, bila kita nak dapatkan kita punya adjustment untuk steering kita ni, kita just pakai button kat sini saja. Kita boleh adjust atas, bawah, depan, belakang. Semuanya kita boleh buat pakai click of button saja. Jadinya memang sangat seronok untuk kita gunakan. Sebab kalau kereta lain dia kena pakai manual, memang sangat leceh lah. Untuk seat belakang Camry, dia ada satu ruang untuk kita convert daripada bahagian tengah nanti kepada armrest. So kita boleh letak air kat sini dan kita boleh letak tangan kat sini. Tapi untuk bahagian belakang ni ada satu ruang compartment yang sedikit kecil untuk kita letakkan tangan kita ke belakang untuk capai barang daripada bahagian bonet. Tapi ruang yang dibagi ni ada agak kecil. Kita tak tahu nak letak barang apa ataupun nak ambil barang apa daripada ruang yang sangat kecil ni. Selalunya bahagian belakang kereta ni kita ada sound speaker yang kecil sikit dekat bahagian belakang, contoh 1-2. Tapi yang ni yang nampak best sebab dia besar gila. Nampak? Memang betul-betul besar. So memang sound dia memang betul-betul sedap lah sebenarnya dalam kereta ni. Selalunya kereta ni dekat Malaysia akan dipandu oleh driver dan kita chauffeur kat belakang sajalah. Jadi untuk driver, untuk senangkan diri dia adjust kita punya seat ni ke depan, dia akan gunakan satu button kat sini untuk tolak dia punya seat ke depan supaya memberi keselesaan yang penuh kepada penumpang dekat belakang, iaitu ialah bos-bos lah. Pada tahun 2020, kereta-kereta yang model baru selalunya akan dibagi satu lampu ataupun indikator untuk bagi tahu yang kita punya pintu sudah pun dibuka. Selalunya adalah lampu macam Proton S70 kan. Dia akan ada lampu Proton dekat sebagai logo dekat belah bawah lantai tu, iaitu LED dia. Kalau nak tengok S70 saya boleh link kat atas. Tapi yang ini dia hanya bagi satu lampu yang agak comel kat sini sebagai indikator yang nak bagi tahu pintu sudah pun dibuka. Dan untuk harga dia saya nampak agak simple jugalah. Head-up display ada pada bahagian depan kereta ni, which is akan membantu kita untuk menentukan berapa speed kita masa kita memandu nanti. So kita akan demo kepada korang semua macam mana benda ni berfungsi, okay? So ni bahagian depan untuk Toyota Camry. Nampak cantik kan? Nampak menarik. Depan dia ni mengingatkan saya kepada jerung. Macam ikan joss sikit kat depan ni sebab dia punya bahagian bawah ni memang betul-betul garang. And memang lain daripada Toyota Camry yang sebelum-sebelum ni, iaitu orang cakap kereta-kereta yang untuk bapak-bapak, pakcik-pakcik. Ini orang muda pun dah boleh pakai, dah tak ada masalah. Kita punya belah bawah ni jenis melintang, dia punya grill kat bawah ni, dan ada logo kat sini iaitu pre-crash pun terletak dekat dalam ni. Dan juga ada rain sensor, which is kalau letak air terus kat sini pun ada dashcam.
Built-in dashcam, kiranya tak perlu nak beli dashcam lagi, boleh pakai sini terus. Tapi siapa yang nak pasang dashcam, saya letak link kat atas. Dan saya suka dekat bahagian lampu depan ni. Lampu depan ni sangat menarik dan sangat inovatif. Saya nampak dia punya design ni, saya ada sekali dengan lampu yang bertaring-taring macam ni. Lepas tu dia punya fog lamp ni, walaupun dia bulat, dia punya casing untuk dia punya bahagian bawah ni adalah sejenis yang petak macam ni. Dan dia ada skirting bahagian depan. Dan kalau boleh tengok, selalunya kereta-kereta yang baru dengan dia punya predecessor yang sebelum ni, kereta dia akan lagi tinggi dan gemuk-gemuk. Tapi yang ni nampak lebih tirus daripada model Camry yang sebelum ni. Panjang kan kereta ni? Kereta ni ada 4.8 meter daripada depan sampai ke belakang. Memang panjang. Kalau siapa-siapa yang duduk dekat dalam ni akan rasa keselesaan dia apabila kita dapat kereta yang sebesar ni. Dia punya side mirror kat sini memang nampak comel, nampak smart. Yang cantik sekali dia punya inner lamp dekat sini. Kecil je, cukup ke untuk kita kan. Memang smart. Tayar yang dibagi kat sini hanyalah one tone, tapi yang one tone tu lah yang ada 18 inci punya sport rim dan design yang sangat menarik. Dan siapa yang beli brand new akan dapat terus Bridgestone punya tayar. So far bila kereta ni kereta yang eksekutif, dia akan datang dengan detailing chrome, which is daripada depan sampai ke belakang. Termasuklah dengan sini pun adalah chrome juga, iaitu satu finishing yang sangat menarik untuk kereta yang berharga 190,000. Termasuklah dengan kita punya door handle pun chrome. Everything is chrome. Apa yang menarik lagi kat belah tepi kereta ni adalah dia punya crashing daripada depan sampai ke belakang. Ada pembahagi sikit pada bawah ke atas, iaitu crashing bahagian tengah ni, which is memberikan satu efek kepada Toyota Camry ni. Dan siapa yang dah pakai Camry ni, korang kena ingat macam Toyota lain, kereta-kereta Jepun lain, dia punya tempat untuk isi minyak memang duduk kat belah sini. Bahagian kiri kereta dia. Okay? Tinggi kereta ni tak ada tinggi mana pun, nampak? Ni. Dekat bahagian belakang kereta ni, dia punya design kanjos tu memang sampai ke belakang. Tak tahulah macam mana nak samakan, tapi memang nampak macam kanjos sikit lah. Kat mana Memang ikut trademark Camry, dia akan ada tulisan Camry pada bahagian belakang. Daripada Camry yang daripada edition awal pun dah ada tulisan Camry tu, logo Camry. Dan macam tadi saya cakap masa mula-mula tu, memang nak cari kita punya bonnet button, kadang-kadang kita boleh terlupa sebab dia duduk kat belah kanan. So ruang yang dekat bahagian dalam ni agak besar pada saya. Memang sepatutnya besar lah sebab kereta-kereta ni nak bawa golf club banyak sikit. So kena ada ruang yang besar. Dan orang yang ada family memang boleh cakap langsung, tak ada masalah. Untuk kepada yang membeli Toyota Camry, akan dapat sekali dengan emergency kit. And then dapat dia punya leather book macam ni. And then ada emergency punya inflator, benda ni dan benda ni. Camry yang baru ni datang dengan dua exhaust dan bukan dummy exhaust. Memang dia ada dua exhaust barisingan, dua. Sesungguhnya adalah satu exhaust yang sangat bagus. Jom kita dengar bunyi exhaust dia. So inilah antara sebab orang beli Toyota Camry sebenarnya, sebab enjin dia. Enjin dia lah memang terkenal sebagai enjin yang sangat saving, sangat kuat dan bulletproof. Serendah-rendah model sampailah ke semahal-mahal model, memang dia akan particular pasal enjin. Itu sebenarnya sebab orang beli Toyota Camry. Saya ni terkenal dekat YouTube channel sebagai orang yang selalu tersalah sebut horsepower, so saya sediakan brosur daripada Toyota terus. Jangan gelak Nazri. Kat sini kita nampak ada 184 horsepower per 6000 RPM. Laju sumpah laju. Memanglah tak laju macam sport car, tapi ini sedan yang boleh maintain dekat speedway dengan kabin yang sangat senyap, memang best gila. So kita boleh nampak detailing dekat tempat ni, nampak ni tebal gila. Enjin dia memang bagus nak mamp. Dekat dalam bahagian kereta Camry memang dia akan kekalkan exclusivity dia sebagai sebuah kereta yang betul-betul mahal dan juga luxury. Kat sini adalah steering yang banyak function dan juga features dekat bahagian tengah ni. Boleh tengok kiri dan kanan ada macam-macam benda, even ada lane assist. Kalau lu tak bagi signal, tukar lane, dia bising lagi. Dia punya design untuk exterior ni memang betul-betul gempak dan menarik pada tahun 2020. Design dia sangat tak boring lah orang cakap. Boleh nampak kat sini material yang digunakan adalah material yang boleh kata pelik sikit, tapi memang sangat cantik. Design yang organik juga daripada bahagian luar, sama dekat bahagian dalam, still organik. Bahagian tengah ni kita boleh nampak dia ada macam-macam indikator yang ditunjuk dekat bahagian sini, tapi odo dengan demi trip semua duduk kat bahagian luar sini, kat belah sini. Pelik sikit. Lepas tu aircon dia menunjuk sampai ke belakang ni. And kat sini adalah bahagian soft leather. Soft leather ni dia nak ikut macam Napa leather, tapi dia try tukar daripada Napa, iaitu leather yang sangat mahal, kepada leather yang lebih lembut.
macam ni. Dan juga kat sini ada dashcam, built-in dashcam. And kat sini ada kompartmen 2, kita boleh letak 1, 2. And kita dah tak ada dah handbrake bagai tu. Tahun 2020 Camry dah tak ada handbrake, dia pakai parking punya brake kat sini. Just tarik saja. Tapi bila kita brake to zero, dia akan auto parking brake. Bila kita tekan minyak akan auto release. So orang yang pakai kereta ni siap-siap boleh lupa pun yang benda tu wujud. Tak payah tarik handbrake. Untuk Toyota yang sebelum ni, selalunya dia akan bagi gigi-gigi punya gear yang gogok-gogok tu. Tapi yang ni dia straight je terus. So kena coop lah siapa yang Toyota sebelum ni, Camry, upgrade Camry, kena layan yang ni pula. Siapa yang ada wireless charging boleh pakai kereta ni sebab kat sini ada wireless charging punya features. Tapi kalau tak ada wireless charging boleh tolak depan, kompartmen lagi, boleh simpan kunci korang. Saya rasa memang selesa sangat. Memang kereta ni particular juga. Satu lagi berkenaan keselesaan, sebab kita beli Camry, bukan beli Vios Yaris. Kalau dah Vios dengan Yaris tu dah selesa macam tu, takkan yang ni tak ada selesa. Dia bagi memang betul-betul selesa. Nak tengok Yaris? Klik kat atas. Seat dia adalah seat yang sangat selesa dan design seat sendiri pun adalah design yang sangat cantik pada saya. Dekat sini pun dia nampak in-symmetrical dan in-symmetrical pada bahagian sini juga. Dan ada satu kompartmen yang sangat besar dekat dalam ni. Kita boleh letak apa je, saya ambil kunci kereta Sini ada USB port. Everything is very good. Semua sedap, selesa. Sini pun ada lagi leather. Everything leather, tak ada material yang bodoh-bodohnya. Memang semuanya best-best saja. Walaupun kat sini macam goyang-goyang sikit, tapi still dimaafkan lah. Bahagian belakang pun sama selesa, lebih selesa pun daripada bahagian depan. Sebab memang untuk market Malaysia, Toyota nampak yang kita perlukan keselesaan bahagian belakang. Sebab orang-orang corporate akan menggunakan Camry ni. Sebab Malaysia bukannya jalan yang sangat besar, jadinya full size sedan tak berapa nak mampu duduk dekat dalam Malaysia ni. Kalau mampu pun road tax tinggi nak mampu. Untuk kereta Camry adalah kereta sedan yang terbaik untuk digunakan di Malaysia. So dekat bahagian belakang ni nampak best. Kat sini boleh dudukkan selesa. Lepas tu dengan ada isu dekat belakang tadi tu, dah beritahu tadi. And kat bahagian sini pun ada aircon. Lepas tu ada USB dekat bahagian bawah ni. Ada 2. So kiri kanan pun boleh charge phone korang. Jom kita drive kereta ni dan kita bagi scoring untuk kereta ni. Jom. Ok, jom kita bawa kereta Toyota Camry. Bila kita masuk D, terus ada auto release. Tak payah nak tarik handbrake. Jom kita bawa. Ok, untuk reverse camera dia ada bunyi macam ni, bising sikit lah. Tapi boleh nampak kat sini ada satu camera trip. Untuk pedal minyak ni, walaupun saya cakap tadi tu benda yang menarik, sebenarnya dah banyak kereta dah yang ada features, bukan features lah, yang ada pedal manjang macam tu. Tapi sampai ke hari ni pun ada je brand-brand besar yang still tak gunakan, walaupun kereta-kereta mahal. Itu yang buatkan saya rasa macam ok, Camry ada benda yang sangat bagus lah. Itu yang saya suka lah. Jom kita rasa macam mana kita bawa kereta ni sebelum saya bagi scoring, ok? Sebab jarak tempat ni dekat je, so jom kita try. Sorry. Kuat kereta. Kuat brother. Aduh. So saya terus bagi scoring lah untuk kereta ni. Kita tak payah buang masa, kita terus bagi scoring. Untuk kita punya exterior and interior, saya boleh bagi 7/10. Sebab apa? Sebab saya suka design dia yang sangat menarik. Interior dan exterior dia ada satu signal yang sama, dia ada satu elemen yang sama. And dia punya design pun memang jauh daripada yang sebelum ni, berbeza juga, yang membuatkan dia rasa sangat menarik pada saya. Price point kereta ni saya bagi 5/10. Sebab apa? Sebab saya nampak macam dia gunakan nama sahaja untuk jual kereta ni, sedangkan features-features yang dia bagi ni tak kompetitif seperti kereta-kereta brand yang lain, even Honda dan even S70. Sebab S70 saya rasa features jauh lagi banyak kat sini. Tapi saya faham apa yang dia nak buat sebenarnya. Sebab Toyota adalah yang mengambil berat tentang after sales. Dia nak design yang betul-betul susah rosak. So sensor yang dia bagi memang betul-betul kurang. Dia bagi minimum saja. Tapi walaupun features kurang, dia ada benda-benda yang betul-betul quality. Contoh engine, dia menggunakan engine yang betul-betul kuat. R&D daripada dulu sampai sekarang memang kita tahu undestructible. Untuk kereta ni dia pakai sound system JBL. Memang brand yang betul-betul ok. Dia outsource dengan JBL supaya dia dapatkan sound system yang betul-betul menarik. So saya bagi price point 5/10. Comfort saya boleh bagi 9/10. Comfort ni saya boleh katakan, sebab saya dah rasa banyak kereta, comfort kereta ni memang betul-betul best. Sebab saya rasa betul-betul smart, selesa. Walaupun kereta ni besar, nak pandu macam kereta kecil je. Memang betul-betul senang. Nak parking pun tak susah sebenarnya.
Cuma saya nak present kejap lagi, tunggu dulu. Handling saya boleh bagi 7/10 sebab ini apa yang saya rasa. Sebab dia punya steering ni betul-betul responsif. And demi chassis sendiri adalah chassis TNGA. TNGA ni memang daripada Toyota sendiri, which is chassis tu dia memang bagi center of gravity serendah mungkin. Dia bagi berat sikit bahagian bawah tu, membuatkan dia punya kereta ni handling memang steady. Overall saya boleh kata, saya boleh bagi verdict dia lah. Saya rasa kereta ni memang rendah. So handling semua okey. Comfort memang betul-betul best. Dan memang apa yang dia target, iaitu eksekutif, iaitu orang yang boleh di-shepherd dari belakang. Dia ada function-function yang boleh dibuat sebagai kereta untuk di-shepherd. Verdict saya memang sangat bagus. Siapa yang nak beli kereta ni, saya boleh rasa orang yang nak beli kereta ni adalah untuk melakit Malaysia. Family yang mampu boleh pakai kereta ni. Yang anak 2, anak 3 still boleh pakai kereta ni. Anak 4 dah tak boleh dah. Kalau nak pakai untuk buat pergi meeting untuk close deals, Camry adalah jawapan yang sangat bagus lah. Sebab kalau kita pakai kereta konti yang susah jaga, kita boleh beli kereta tu dan kita boleh close deal dalam masa 3-4 tahun. Lepas tu kereta tu dah rosak terus. Kereta ni korang boleh beli dan korang boleh close deal sampai 10 tahun pun boleh pergi meeting tu semua. Sebab kereta ni memang dia nak target untuk tahan sampai bila-bila kot, sampai kiamat kot dia nak tahan kereta ni. Kereta ni memang best. Sebab lagipun sensors dia kurang. So apa je yang nak rosak kat kereta ni. So terima kasih sebab menonton video ni. So kepada sesiapa yang nak tengah cari Camry, harap korang dah dapat decision adakah kereta ni untuk korang. Harap korang boleh jawab sendirilah. So kepada sesiapa yang nak tengok lagi video-video yang macam ni, saya cakap subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan korang terlepas pula video macam ni. Okay, so itu saja. Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum.